Dan bab tasawuf pula, riya, ujub, takabur, hasad. Itu amalan apa tu? Amalan ahli bahagia, amalan ahli syurga, amalan ahli celaka, amalan ahli neraka. Riya, ujub, takabur, rokok, sujud tak tinggal. Semai sunat rajin, puasa sunat rajin, berzikir rajin, baca Quran rajin, tapi hati riya, ujub, takabur, amalan ahli neraka. Maka Nabi kata orang yang ahli celaka akan dipermudahkan bagi amalan ahli celaka. Mudah manis je. Dengan akidah salah, dengan semayang tapi ilmu, dengan hati riya, ujub, takabur. Bahagia masing-masing. Hakikat dia begitulah. Bahagia masing-masing. Yuhal musu'adat wa yuhrum asya. Akan diilhamkan ilmu bagi mereka yang tertakdirkan pada azal orang yang bahagia, ahli syurga. Akan ditegahkan ilmu daripada mereka yang ditakdirkan pada azal orang yang celaka, ahli neraka. Lepas tu dalam kitab Minhaj ni sangat-sangat menekan berkaitan dengan ilmu. Walaupun bicara bab ilmu ni tak tekan mana lah, sebab ini fardu ain. Tetap dah kena belajar. Tapi yang nak terbuka hati, mudah-mudah Tuhan tutup hati, tak ambuh belajar, walaupun terkadang berada di majlis ilmu. Tak pelik. Duduk majlis ilmu, dia tak peduli orang mengajar. Dia tak peduli orang mengajar. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berselawat. Dia gitu je. Tapi tak lari sebab apa? Atau kalau maghrib lah. Atau biasa berlaku maghrib. Biasa berlaku mana-mana masjid, ada belaka. Mana-mana masjid, ada belaka. Hak maghrib macam-macam lah. Hak maghribnya. Kadang-kadang nak buat kuliah fardu ain tu satu hal pula. Pernah satu masjid lah. Nak tukar lah malam Jumaat tu duduk baca Yasin. Nak buat kelas fardu ain malam Jumaat. Nak boleh ke dapat kelulusan tu, panggil apa ni? Pegang besar dululah. Pegang besar dulu. Saya pun dah ingat dah. Janji tu dah ingat dah. Sebab apa? Sebab lama sangat berperang. Tak puas dah ni. Ni kata gini, ni kata gini, ni kata gini. Malam Jumaat baca Yasin. Orang tak belajar malam Jumaat. Masa tu saya pula tak ada malam lain dah, kosong malam Jumaat je kalau nak. Jadi pihak masjidnya nak lah, biarlah. Ramai hak tak mahu nak baca Yasin. Tak mahu belajar ni. Lama-lama Ustaz kita mula malam Jumaat, kejut saya ni. Dapat janji lama dah. Dah ingat dah saya ni. Buatlah. Bacalah kitab penawar bagi hati malam Jumaat. Fardu ain tasawuf malam Jumaat. Malam mula-mula tu ramai mana mari baca Yasin. Mengajar macam biasalah. Lama-lama suruh hak nak baca Yasin tu tak mari langsung dah. Sebab tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Jadi bagi dia baca Yasin tu fardu ain malam Jumaat. Belajar ilmu ni tak ada faedah bagi mereka. Yang mari baca Yasin tu pun faham-faham lah orang sekarang. Ilmu Qurannya macam mana sangat. Rajin nak baca je. Masuk kelas, buat kelas Al-Quran. Tak ramai mana pun nak masuknya. Nak baca Yasin ramai. Cuba orang ramai baca Yasin tu, kita buat kelas, perbetulkan bacaan Yasin. Berapa kerap ayat akan marinya. Ada ni. Padahal mudah aja duduk dalam masjid, belajar fardu ain tasawuf, tambah. Lepas tu macam mana? Tak mari dah sejik sebab tak boleh baca Yasin. Pelik tu kan. Mana ni? Hak fardu ain ni jadi tambah. Walha duduk, tak ada telinga, faham, beramal. Tak ada telinga, faham, beramal. Duduk diam je. Baca Yasin ni payah. Kena tengok Al-Quran. Itu pun dengan ilmu, bukan baca sendiri. Nak boleh ke tukar kepada belajar fardu ain. Nak tukar fardu ain itu mana lama masa. Sebab apa? Sebab tak ada kepentingan ilmu ni. Tak ada kepentingan. Terutama sekarang ni ilmu tauhid lah.
Sekarang ilmu tauhid. Sekarang ni mari ujian macam-macam dalam bab pegangan. Ilmu tauhid lah hak paling kurang dititik beratkan. Dia hak tuan guru yang sebenar-benarnya banyak duduk di pondok. Banyak duduk di pondok ni adalah tuan guru yang ada hak live adalah sekarang ni. Tapi itu hanya sebahagian kecil tuan-tuan guru sahaja. Mana sebahagian kecil tuan-tuan guru ni dia buka kepada umum. Kita boleh ikut pengajian mereka secara live. Segelintir sangat. Berapa persen sahaja. Yang sebahagian besar tuan-tuan guru ni dia tidak ada. Dia tidak ada. Di pengajian hanya di dalam pondok sahaja. Pengajian hanya di dalam pondok. Cuma ada segelintir tuan guru tu masyarakat boleh ambil peluang dah. Boleh ambil peluang nak tupang belajar. Ada ni. Cuma terkadang pengajian tu mungkin tinggi sedikit begitulah. Bab pengajian pondok. Pengajian pondok ni terkadang bukan fardu ain dah. Dia banyak kepada fardu kifayah. Pengajian pondok. Fardu ain tu adalah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni. Tuan-tuan guru yang ada, yang dia ada live dalam pengajian. Tetapi dalam bab pegangan lah. Sekarang ni nak kena titik berat molek. Faham molek mana kau akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah satu golongan daripada 73 golongan yang masuk syurga. Manakah pegangan ahli bid'ah? Pegangan yang bid'ah, bid'ah yang sesat, bid'ah i'tiqadiyah, ahli neraka. Nak jelas. Manakah pegangan ahli sunnah jemaah, pegangan ahli syurga? Manakah pegangan ahli bid'ah, pegangan ahli neraka? Pegangan ahli bid'ah ni orang Islam. Tak bicara nu penyembah berhala Yahudi Nasara, tu tak bicara dah. Hak bicara pegangan ahli bid'ah ni di kalangan orang-orang Islam yang berpegang dengan akidah ahli bid'ah. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab jelas. Jalanan syurga jelas. Jalanan neraka jelas. Bukan kata orang mengajar nak ambil alih kerja Tuhan, bukan. Nak menentukan seseorang syurga ke tidak, ada yang boleh menentukan. Tapi jalanan neraka, jalanan syurga jelas. Jalanan neraka jelas. Orang yang ikut jalan syurga, beriman amal soleh, janji Allah Ta'ala-nya, dengan kurnia Allah akan dimasukkan ke syurga. Yang sebaliknya, pegangan ahli bid'ah, orang yang melakukan kemaksiatan, itu jalanan ahli neraka. Neraka ke tidak dia, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama susun comel dah daripada Al-Quran dan Hadis. Kita nak direct pada Quran Hadis, kita kena belajar betul-betul lah. Belah puluh tahun. Tapi ulama yang muktabar ambil dari Quran Hadis, letak susun dalam kitab Tauhid, dalam kitab Fiqh, dan kitab Tasawuf, kitab permulaan, kitab pertengahan, kitab besar-besar. Ulama susun molek dah kitanya. Kita ambil je. Ada apa ni? Kalau panggil tukar masuk siap dah. Kita makan je. Apa bahan kandungan dalam tu? Kita tak pandai. Kita tahu makan je. Tu nak cerita gitu. Kita ambil belajar je. Belajar kena ada darajah dia. Ada darajah, ada tingkatan dia. Jangan hipokrit kita ni. Hipokrit macam mana? Belajar ilmu dunia ada darajah. Tingkatan. Apa tu masuk universiti. Belajar ilmu agama, tak ikut darajah dia. Nak lompat tinggi-tinggi. Itu hipokrit. Orang belajar ilmu dunia kan. Darajah dia satu. Tingkatan satu. Naik sampai kat tinggi tu. Orang yang terpilih. Belajar agama. Kita nak kerja dunia ni. Nak kerja dunia kan. Belajar ikut darajah, ikut tingkatan. Kita nak kerja agama.
Kita nak kerja agama. Kita belajar ikut darajah ke tidak? Darajah ni lah ulama susun dah. Kitab permulaan, kitab pertengahan, kitab tinggi. Apakah kitab permulaan? Ilmu fadha'in tauhid kita belajar dah. Apakah kitab permulaan? Ilmu fadha'in fiqh kita belajar dah. Apakah permulaan kitab fadha'in tauhid kita belajar dah. Sampai di masyar, kitab ni akan jadi bukti kita. Sampai di masyar, kitab ni akan jadi bukti kita. Ada ni. Mana kitab tauhid kita belajar betul-betul fadha'in tauhid. Fiqh tasawuf mana? Jangan duk dakwah ni. Ini amal akhirah. Amal dunia kita boleh susun molek. Amal akhir ilmu macam mana? Atau panggil hipokrit itu. Jadi kena tu molek. Mana fardu ain, mana fardu kifayah. Ni kita minhaj ni. Mana fardu ain, mana fardu kifayah. Hak tauhid, hak tasawuf, hak fiqh, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Hak fardu ain tasawufnya mengetahui berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan yang wajib kita bersihkan daripada hati kita dan mengetahui sifat-sifat kepujian yang wajib kita hiasi di hati kita. Hak dalam kitab minhaj, sifat kepujian yang pertama adalah taubah nanti di muka 16. Taubah, pembicaraan dia macam mana? Sebab lepas dari ilmu, kita nak menjalani jalan akhirah ni adalah jalanan taubah. Sebab kita ni minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan pengambilan diri kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Ini minhaj, nama penuh dia. Jadi jalanan ke syurga, yang pertama ilmu kena kemah molek. Kemudian amal batin yang pertama penekanan adalah taubah. Taubah dan kitab minhaj ni dia panjang bicara. Dosa ada dua dosa. Dosa usuluddin, dosa akidah. Dosa furu'uddin, dosa fiqh tasawuf. Dosa usuluddin ada dua. Ada dosa usuluddin hak kafir ijma' ulama. Ada dosa usuluddin yang khilaf pada kafir. Dosa furu'uddin, dosa cabang agama ni ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan Allah tinggal ke farduan, ada dosa dengan anak Adam. Dia panggil dosa furu'uddin. Ni perincian lebih dalam kitab Minhajul Abidin lah, nak banding dengan kitab terdahulunya, kitab Penawar bagi Hati. Tapi pembicaraan taubah, sifat mahmudah yang pertama, daripada 10 sifat mahmudah dalam kitab Penawar bagi Hati pun kemah dah. Tapi dalam kitab Minhaj ni lebih halusi lagi. Pembicaraan berkaitan dengan taubah. Selepas dia bicara ilmu, taubah. Ini perjalanan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanan yang jelas, jalanan yang terang, jalanan sebenar ke syurga, jalanan tidak sebenar ke neraka. Tetapi bahagian masing-masing, Allah kehendak baik, baiklah bahagian dianya. Allah kehendak jahat, buruklah bahagian dianya. Ini hakikat dia lah. Kalau syariatnya, kita kena mengajar, kita kena menyampai, kita kena menasihat. Itu dipanggil jalan syariah. Tapi kita mengajar macam mana pun, macam mana penerimaan, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seterang mana pun kitab Minhajul Abidin atas bahagian masing-masing. Dan ada pun barang yang lainnya, maka tiada lazim atasmu lain daripada barang yang membinasakan akan ibadahmu, lain daripada barang yang wajib engkau mengeji akan dia. Kata Mazali, maka tiada lazim atasmu, tiada wajib fardu ain atas kamu mengetahui akan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.